Alhamdulillah, syukur kita pada Allah sekali lagi kita diberi peluang dan ruang untuk meneruskan lagi program pewaris kita pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan lagi menelaah kitab Hazaddin bagi slot yang kedua. Sebelum kita teruskan sesi kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah. Nama penceramah kita pada malam ini Ustaz Najib bin Jamalul Lail. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar dalam bidang Usuluddin Hadis. Beliau merupakan Biro Komunikasi ataupun Bikom bagi ISMA Cawangan Kajang. Seterusnya dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Ustaz Najib Jamalul Lail untuk meneruskan slot kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih. Dengar ke suara? Dengar. Amir Rahimi Ya, Nak ya saya. panggil Amir ke nak panggil Rahimi? Panggil Amir boleh. Amir. Amir dari mana? Daripada Al-Ghajar, Melaka. Oh, okey. Baik, terima kasih kepada Akhi Amir. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berkumpul lagi pada malam ni. Allah mempermudahkan urusan kita, Allah mempermudahkan perjalanan kita pada hari ini untuk kita dapat bertemu pada malam ni lah. Barangkali mungkin ada yang tak dapat berjumpa kita pada malam ni, tetapi insya-Allah yakinlah pertemuan kita pada malam ni adalah yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah memilih kita untuk kita bersama pada malam ni lah. Kalau suara anda tak jelas, bagi tahu Ana pun tak tahu, anak-anak ni suka main mikrofon ni, dia kadang-kadang hilang suara. Amir okey suara Ana? Jelas. Amir kena ready kena ready Ana akan selalu tanya hantar. Minggu lepas Suhail ada, yalah, kita nak bagi interaksi sikit lah. Baik, tanpa buang masa, kita sambung kita punya pembentangan ataupun perbincangan kita yang kita telah lalui minggu lepas. Sekejap macam mana nak share ni? Share window. Okey. Nampak ke? Nampak ke Amin? Nampak Ustaz. Okey. Nampak. Baik, kita sambung. Minggu lepas kita alhamdulillah dah berkenalan sedikit dengan biografi lah, ataupun biografi ni kira orang yang dah meninggal. Kita buat biografi lah, kita macam perjalanan ringkasan lah kepada kehidupan seseorang tu lah. Seorang tokoh yang dia dah meninggal, kita panggil dia biografi lah. Okey, kalau antum ingat minggu lepas, Ana terus sambung kalau siapa ingat minggu lepas Ana ada tinggalkan antum dengan beberapa persoalan lah. Kita ulang sikit persoalan tu. Yang pertama, kenapa Allah mencipta Adam? Maksudnya kenapa Allah cipta manusia lah. Dan yang kedua, kenapa Islam hari ni kalah, sedangkan negara kafir nampak macam menang dan maju, padahal diorang adalah kafir lah, ataupun mereka di pihak yang salah. Kita di pihak yang betul tapi kita kalah. Dan yang ketiga ialah kenapa mak ayah kita ni nampak macam tak boleh duduk diam, selalu aktif, keluar berprogram dan sibuk keluar dan berdakwah lah. Kenapa mak ayah kita macam tu? Mesti malam ni kita akan rungkai persoalan tersebut, 3 persoalan tersebut lah. Okey. Jadi ini Ana ada bagi perumpamaan minggu lepas. Maksudnya
Kalau orang kafir, dia ibarat dia adalah seperti orang yang terbangun daripada dia terbangun di dalam sebuah gerabak kereta api yang tengah bergerak laju lah. Dan dia tak tahu gerabak tersebut nak pergi mana lah. Dia tak tahu nak pergi mana dan dia kena buat apa dalam kereta api tu, kenapa dia ada dalam kereta api tu dan sebagainya. Okey. Kemudian tapi kita umat Islam sebelum tu yang lagi penting ialah anda nak terangkan kita punya objektif ataupun kita punya target lah, kita punya pertemuan kita pada malam ni. Ana punya style ialah Ana takkan bentang buku tu secara harfian ataupun secara kulit ke kulit muka surat buku tu. Itu bukan style Ana lah. Tapi insyaAllah Ana akan bagi kepada antum sebuah pembentangan yang supaya antum dapat memahami apa itu din. Dan hadza din, jadi Ana akan bagi tahu apa itu din lah. Malam ni pastikan kita dapat satu kefahaman yang baru tentang ad-din lah. Jadi berbalik kepada 3 persoalan tadi, kan? Kita umat Islam, kita ada rujukan kita iaitu Al-Quran. Al-Quran akan menceritakan kepada kita jawapan-jawapan tadi yang kita, persoalan-persoalan tadi yang orang kafir tak dapat nak jawab tu. What is the purpose of our life? Orang kafir tak dapat nak jawab benda tu. Dia tak tahu asal usul manusia ni daripada awal tu sebab apa. And siapakah manusia yang pertama? Mungkin dia boleh jawab Adam. And kalau dia tengok Injil dengan Taurat, dia tahulah Adam lah. Tapi kalau tapi dia tak tahu apa purpose hidup dia dekat dunia ni. Dia tak dapat jawapan. Tapi umat Islam, kita ada jawapan yang jelas. Dan inilah dia tujuan yang kita boleh dapat di dalam Al-Quran lah. Yang pertama iaitu ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat. Ayat berapa anda tak ingat? Amir tahu ke? Amir hafal Quran tak? Ni surah Az-Zariyat ayat berapa? Dah hafal kan? Bukan hafal Quran Ustaz. Anda dah habis SPM Saya habis SPM. Dah sambung college? Belum Belum lagi. Bulan 9. Okey, anda tahu tak apa maksud ayat ni? Cuba bagi terjemahan. Dan sesungguhnya diceritakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Baik, betul. Jadi ayat dalam surah Az-Zariyat ni Allah kata wama tidak aku ciptakan al-jin wal ins illa liya'budun. Dalam ayat ni Allah sebut jin juga Maksudnya jin pun dia seperti manusia juga. Dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah lah. Tapi itu kita nak hurai pasal jin tu, dia macam manusia, maksudnya dia kena masuk Islam. Itu panjang lah, anda tak masuk lah dalam perbincangan tu. Tapi yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah al-ins, iaitu manusia lah, kita lah. Illa liya'budun. Tadi Amir terjemah beribadah kan kepada Allah kan. Betul tak? Tapi sebenarnya bagi anda punya pandangan tak berapa tepat lah. Yang paling tepat ialah ya'budun ni, kalau kita nak terjemah supaya kita terus faham, ialah mengabdikan diri. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Liya'buduni. Patutnya ada ya tu. Betul tak Ustaz Ismail? Ustaz Ismail ada kan kat situ? Betul Ustaz, betul. Kenapa dia hazaf ya? Tak apalah, tu perbincangan lain lah. Tapi Allah nak sebut tujuan Allah ciptakan manusia ni ialah kecuali untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu sebab dia Allah sebut dalam Quran. Tapi minggu lepas anda tanya dekat Akhi Suhail, ibadah tu maksudnya kita kena solat lah. Kita kena solat 24 jam lah kepada Allah, betul tak? Sebab Allah kata tujuan Allah ciptakan manusia ni ialah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah tu ialah solat, jadi kita kena berhenti lah bekerja, kita kena berhenti kerja dan kita kena, alamak, terputus sorry.
Oh, okey. Anda tertekan stop, patutnya hide je. Jadi bila kita faham yang ibadah tu ialah solat, jadi kita kena solat je lah 24 jam kan. Bukannya 5 waktu, kita kena solat. Kita kena solat kepada Allah 24 jam. Tapi Suhail pun dah jawab minggu lepas juga. Jawapan dia bukan. Jawapan dia bukan itu yang maksudkan. Sebab tu anda terjemahkan tadi, mengabdikan diri kita kepada Allah. Bukannya solat lah, bukannya ibadah. Bila kita orang Melayu, bila kita sebut ibadah ni, dia faham ibadah khusus lah. Dalam Islam kan ada ibadah khusus kan, solat, puasa dan sebagainya. Itu ibadah khusus. Tapi yang Allah sebut dalam ayat ni ialah mengabdikan diri kita. Macam mana kita bayangkan hamba abdi tu kan? Hamba abdi ni maksudnya hidup dia, seluruh hidup dia untuk tuan dia. Tu sebab tu kita panggil dia hamba abdi. Seluruh hidup dia untuk tuan dia tu. Kalau ada benda lain dia buat, dia telah mensyirikkan tuan dia. Tu maksud dia. Kalau dia menduakan tuan dia, maksudnya dia mengabdikan diri kepada tuan satu tu. Tapi dia ada juga ada shift lain, kerja dengan tuan lain. Jadi dia telah mensyirikkan tuan tadi. Jadi dalam ayat kedua ni pula Allah terangkan juga ayat yang kedua ni, dia terangkan lagi tentang ibadah tadi. Apakah itu, macam mana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah tersebut lah. Patutnya ana bentang ayat ni dulu. Sorry, slide ni terbalik lah. Jadi dalam ayat ni Allah ceritakan tentang ini dalam surah Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah ni surah yang keberapa? Surah yang pertama selepas Al-Fatihah kan. Dalam Al-Quran ikut susunan tu, surah Al-Fatihah tu surah yang pembukaan, tapi surah Al-Baqarah tu surah yang pertama. Jadi, dan kemudian dalam surah Al-Baqarah tu topik ataupun perbincangan yang pertama yang Allah bawakan dalam surah Al-Baqarah tu, iaitu pada muka surat ketiga, iaitu kisah ni. Allah bawakan kisah penciptaan Adam. Kenapa Allah bawa kisah penciptaan Adam? Jadi Allah nak Nabi Muhammad dan umat Islam di Mekah ketika itu, ada yang kata Al-Baqarah ni turun sikit dekat Mekah, ada yang kata Al-Baqarah ni turun seluruhnya di Madinah, tak kisahlah, tapi dia turunkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat lah. Jadi Allah nak bawa para sahabat dan Nabi ni, dia flashback, atau Allah nak cerita tujuan hidup dia orang. Jadi Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad dengan para sahabat, terutamanya para sahabat lah, iaitu kisah pertama, manusia pertama Allah ciptakan. Sebab apa Allah ciptakan dia? Tadi soalan pertama tadi kan, ni jawapan dia. Maksudnya Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cuba terjemahkan Amir. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Okey. Okey dah, cukup. Khalifah tu seorang ke, dua orang ke, atau tiga orang ke, berapa orang? Anda rasa berapa orang? Ramai kot. Maksudnya ramai, jamak lah. Jawapan dia boleh jadi khalifah tu, dia adalah pengganti lah, kalau ikut bahasa lah. Dalam bahasa, khalifah tu pengganti kepada kuasa Allah di atas muka bumi ini. Tapi khalifah tu dia boleh jadi satu orang, dia boleh jadi sekumpulan orang, dia boleh jadi satu badan organisasi, dia boleh jadi sebuah negara, dia boleh jadi sebuah keluarga pun boleh, dia boleh jadi sebuah negara, keluarga, dia boleh juga menjadi sebuah empire. Dan itu maksudnya itulah keistimewaan manusia ni. Kita tengok ayat seterusnya kan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan? Malaikat ni, jawapan malaikat kepada Allah. Seolah-olah malaikat tahu, maksudnya seolah-olah ni ada ulama syarah juga, maksudnya ada manusia, ada makhluk seperti manusia
dah pernah hidup lah dekat bumi ni. Dan kalau ikut kajian arkeologi pun memang ada manusia yang rangka dia lebih tua daripada zaman yang dikatakan zaman Nabi Adam tu, kira-kira ribu-ribu tahun. Tapi rangka-rangka manusia yang lama tu puluh ribu tahun. Jadi dia lebih lama daripada Adam dan lebih besar daripada Adam. Itulah mungkin yang malaikat sebutkan lah. Tapi dia tak sesempurna Adam lah, kalau ikut perbincangan ulama'. Adam ni, keistimewaan dia, Allah tiupkan roh, sedikit roh Allah kepada Adam ni. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan roh aku kepada Adam ini. Faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat pun bersujud kepada Adam, sebab ada keistimewaan kepada Adam inilah. Jadi Adam ni adalah manusia pertama yang intelligent lah. Intelligent. Jadi kenapa Allah cipta Adam ni yang ada intelligent ni? Jadi malaikat tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, kau nak jadikan orang yang selalu membuat kerosakan di atas muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Maksudnya manusia yang sebelum Adam tu memang dia suka berbunuhan lah. Dia macam binatang sikit lah. Dia bergaduh kawasan kot kan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nampak ana highlightkan ayat ni putih sikit. Jadi malaikat ni, dia keistimewaan malaikat ni ialah dia sentiasa bertasbih, bertahmid dan bertakdis kepada Allah. Jadi malaikat ni adalah makhluk yang taat kepada Allah. Dia tak pernah tidak pernah memungkiri ataupun tidak pernah bermaksiat kepada Allah lah. Jadi tapi tu bukan apa yang Allah nak ciptakan. Kat sini point dia. Maksudnya Allah cipta Adam ni bukan macam Allah cipta malaikat. Kalau Allah nak cipta manusia ni macam malaikat, jadi perintah kita ialah kita kena solat je selalu dan tasbih je sentiasa. Tak perlu kerja dan sebagainya. Kita tak boleh rasa lapar, tak boleh rasa bernafsu untuk ada keluarga dan sebagainya, untuk membiak dan sebagainya. Tak ada, benda tu tak ada. Tapi itulah kewujudan ni. Jadi Allah cipta Adam ni sebab Allah nak cipta makhluk yang lebih hebat daripada malaikat. Sama ada dia boleh jadi lagi hebat daripada malaikat, ataupun dia boleh jadi hina lagi daripada malaikat lah. Boleh hina daripada binatang pun boleh kan. Jadi Allah kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kat sini point dia ialah dengan ibadah tadi kan. Maksudnya tugas kita hidup di dunia ini bukannya bertasbih dan bertahmid dan bertakdis kepada Allah. Itu malaikat dah buat dah. Tetapi Adam, Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam ni kelebihan dia ialah kita lah manusia. Kita ni Allah berikan akal. Kita ni mempunyai intelligent untuk membuat sebuah empire Islam di atas muka bumi ini. Benda ni malaikat tak mampu buat, bukit bukau tak mampu buat. Malah seluruh makhluk, planet semua sebagainya menolak untuk buat empire Islam dekat muka bumi ini. Tapi Adam, Allah kata dia boleh. Tapi mungkin Adam ni, ketika zaman Adam, syariat dia, sebab manusia ketika itu masih kecil, anak-anak dia pun berkahwin sesama diorang saja. Jadi mungkin ketika itu syariat dia ialah membina sebuah keluarga Islam. Sebab tu kalau kita tengok sejarah dia, Adam ni mula-mula ujian dia ialah anak dia bergaduh. Anak dia berbunuhan. Itu maksudnya itu ujian kepada Adam. Jadi ujian dia ialah membina sebuah keluarga Islam lah. Tetapi bila manusia dah membiak tu dan syariat tu makin membesar, kalau kita tengok Nabi Nuh ni syariat dia ialah membina sebuah kota Islam. Yang dia lawan tu ialah sebuah kota kafir. Jadi dia kena lawan membuat kota Islam lah. Jadi lepas dia banjir besar tu, dia mendarat balik dan Nuh berjaya membuat kota Islam lah. Kemudian Nabi-Nabi seterusnya pun syariat tu makin membesar sehingga kita tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia berlawan dengan Namrud. Namrud ni, Nabi Ibrahim ni lahir ketika zaman Mesopotamia. Siapa dah lalu Tingkatan 4 kan? Anak tak sempat nak masukkan gambar tersebut. Jadi
Nabi Ibrahim ni dia diturunkan, dibangkitkan, diutuskan kepada Mesopotamia. Jadi syariat dia ialah sebesar itu. Sebesar itulah Nabi Ibrahim punya syariat. Dia besar. Dia kena lawan. Dia kena buat sebuah tamadun dan melawan kepada Namrud lah, Babylon lah. Ketika zaman Namrud tu ialah Babylon lah, ketika fasa Babylon. Tapi Nabi Ibrahim keluar, dia dibakar dan dihalau dan dia lari pergi ke Palestin lah. Kemudian Nabi Musa pun sama, dia dilahirkan, dibangkitkan, diutuskan kepada tamadun Mesir purba, kan. Kemudian Nabi Isa pula, Nabi Isa pun sama. Nabi Isa ni dilahirkan, diutuskan kepada, ketika itu zaman yang memerintah dunia ini ialah Rom. Kalau antum tengok sejarah Rom, besar lah. Jadi Nabi Isa ni kena berdakwah, kena dakwah kepada Rom, dan yang menyalibkan, yang mensalib dan Nabi Isa ni juga ialah Rom lah. Tapi akhirnya satu masa nanti, akhirnya Rom Byzantine, iaitu Rom yang belah timur ni, memeluk agama Islam, iaitu Kristian lah ketika zaman tu lah. Iaitu kita tengok, kalau antum baca dalam kisah Ashabul Kahfi kan, Ashabul Kahfi ni pengikut Nabi Isa. Dia tidur ketika ajaran Nabi Isa tu ditentang, tapi bila dia bangun, ajaran Nabi Isa tu telah disyariatkan di negara yang, di negara tersebut lah. Dan negara dan raja yang menteri besar yang dulu mengejar diorang tu, akhirnya beriman kepada ajaran Nabi Isa. Okey, panjang pula kat sini. Jadi faham Amir faham ke apa yang anda sebut tadi? Faham, insyaAllah. Jadi maksudnya Allah ciptakan kita untuk kita berjuang membuat sebuah khilafah Islam di muka bumi. Bukan khalifah. Khalifah ni, kalau kita sebut khalifah ni, dia kita faham seorang je, tapi tak. Yang Allah nak tu ialah khilafah. Jadi kita kena bersama-sama. Itu kelebihan manusia ni. Manusia ni, kalau kita tengok para sahabat, dia dipersaudarakan. Nabi memperkukuhkan umat Islam di Madinah. Itu semua untuk ke arah membina sebuah khilafah Islam lah. Mula-mula dia buat khilafah di Madinah dululah. Itu dah dia tujuan hidup manusia, kan. Jadi bulatan yang anda tanya minggu lepas tu, kan, contohnya ni orang biasa kan, dia nampak, oh hidup saya ni tidur, makan, solat dengan kerja. Kemudian kalau dia okey sikit, dia faham ibadah, hidup dia untuk solat je, ataupun kena duduk dalam gua lah. Hidup dia kena solat je. Kemudian dia ada dakwah sikit. Dakwah ni macam pilihan lah. Dia ada kat tepi. Kalau ada orang tak buat pun tak apalah. Tapi sebenarnya tak. Bila kita faham ayat Quran ni, tujuan hidup manusia itu ialah untuk membina khilafah. Boleh faham ke, Amir? Faham tak? Maksudnya hidup kita ni, walaupun kita ada makan, solat, kerja, belajar. Betul, sebelum ni anda pernah tanya juga dekat ada satu usrah, ada satu daurah anda pernah bentang. Anda kata, okey, anda kerja apa? Yang ikhwah tu dia kata, anda kerja bank. Okey, macam mana anda nak beribadah kepada Allah 24 jam? Dia kata, kena berhenti kerja lah, kan? Sebab nak solat, jadi kena berhenti kerja bank tu. Anda kata tak. Sebenarnya kalau kita nak menjadikan hidup kita ni ubudiyah, seluruh hidup kita untuk kita abdikan diri kepada Allah, bukan kita berhenti kerja tadi. Kita kerjalah baik-baik. Kita kerja sungguh-sungguh supaya kita jadi seorang, kalau dia accountant dekat bank, dia jadi accountant yang baik, dan kemudian dia dapat membina sebuah kumpulan accountant Islam yang power lah. Itu cara dia beribadah seluruh hidup dia kepada Allah. Sementara tu dia ada solat, belajar dan sebagainya. Sama juga macam para sahabat. Ketika para sahabat, waktu Nabi mengajak para sahabat berjuang dengan Nabi, para sahabat ni masing-masing ada masalah hidup dia, dan dia ada kehidupan dia ada kerja dia ada nafkah yang kena diberikan. Lalu para sahabat ni mengadu kepada Nabi, macam mana nak selesaikan, macam mana aku nak berjuang dengan kau
tapi aku nak memberi nafkah kepada keluarga. Nabi kata, buatlah amalan sunat banyak-banyak. Sebab itulah kita dengar banyak hadis-hadis fadilat kan. Itu sebenarnya adalah jawapan Nabi kepada para sahabat macam mana nak bagi hidup kita stabil lah. Dan sementara kita berjuang kepada Allah, dan sementara para sahabat ni berjuang di medan perang, macam mana nak bagi hidup dia stabil, anak-anak dia cukup makan dan sebagainya. Banyakkan amalan sunat, banyakkan bersedekah. Sebab tu kita dengar banyak hadis Nabi kata bersedekahlah, buatlah amalan sunat, bacalah Quran setiap hari, berzikirlah pada pagi dan petang. Itu semua akan memudahkan kehidupan kita. Jadi kat situlah, daripada dua ayat tersebutlah barulah kita faham sebenarnya kenapa mak ayah kita ni tak boleh duduk diam kan? Sebab dia terkandung di dalam kesaksian dua syahadah ni lah, dua kalimah syahadah ni. Okey, Amir, tolong terjemahkan syahadah ni. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik, betul. Jadi Ana lengkapkan sikit. Terima kasih Amir. Ana lengkapkan sikit, maksudnya kefahaman yang kita kena faham lagi betul, lebih dalam daripada tentang dua kalimah syahadah ni ialah kalimah ni menggegarkan Mekah. Maksud dia ialah aku bersaksi bahawa tiada ilah ataupun tiada tujuan hidup kecuali Allah. Dan ilah ni kita tak boleh terjemah Tuhan. Biasa kita orang Melayu, kita tengok translation, orang akan terjemah ilah ni Tuhan lah. Tapi sebenarnya Tuhan ni tak boleh. Kalau Tuhan, perkataan paling tepat dia ialah Rabb lah. La Rabba illallah. Tu baru betul. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ni, kalau ikut bahasa Arab, Tuhan ni kalau kita nak sembah dia 5 kali sehari, boleh. Tu bahasa Arab. Tapi kalau ilah ni dia lebih besar daripada Rabb. Dia adalah tujuan hidup kita. Sabar dulu, kita tak masuk lagi Hazaddin ni. Kita sikit-sikit masuk dalam Hazaddin ni. Jadi kita faham maksud ilah dulu. Ilah ni ialah kita kena hidup untuk Allah 24 jam. Sebab tu dua kalimah syahadah ni dia adalah besar makna dia. Macam mana, sebab itulah antum tengok Ana ni sanggup, tak kisahlah ikhwah Isma semua sanggup berkorban untuk antum, untuk membawa usrah antum, membentang kepada antum. Kita orang aktif dalam Isma dan sebagainya. Kami beraktivism lah, bahasa universiti, beraktivism lah. Kita nampak macam sukarelawan, tapi sebenarnya tak. Bukan sukarelawan. Itu sebenarnya adalah tujuan hidup. Ya, sebab kita orang faham, kita faham bahawa syahadah tu macam tu. Kita kena hidup, I have to do something. Kan? Nanti Anda akan terangkan hidup para sahabat dan Nabi. Jadi rangkap pertama tu, aku bersaksi bahawa tiada tujuan hidup kecuali Allah. Sebab tu kaum musyrikin dekat Mekah ni, dia marah Nabi. Dia marah. Kalau Nabi kata Allah tu Rabb, dia orang tak adalah marah sangat. Sebab hamba-hamba dia orang ni solat je lah sekejap kan. Lepas tu dia sambunglah kerja dengan dia. Tapi bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya hamba dia ni dah tak taat dah kepada dia, dan hamba ni dia akan menyembah benda lain. Dia akan mengabdikan diri kepada benda lain. Mengabdikan diri kepada Islam, mengabdikan diri kepada perjuangan Nabi. Sebab tu pemimpin Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya, semua pemimpin Quraisy ni dia melawan Nabi. Sebab kalimah syahadah ni menggegarkan tanah Arab tersebutlah, Mekah. Kemudian tiada tujuan hidup kecuali Allah. Dan rangkap kedua ialah wa anna Muhammadar Rasulullah. Betul lah tadi Amir cakap utusan Allah. Tapi maksud yang lebih baik, lebih kita faham ialah, dan Nabi Muhammad akan tunjukkan kita macam mana kita nak hidup untuk Allah. Kat sinilah dia ad-din. Nabi Muhammad tiada tujuan hidup kecuali kepada Allah, dan Nabi Muhammad akan tunjuk kita macam mana nak hidup untuk Allah tersebut. Itu kalimah syahadah yang sebenarnya.
besar maksud dia. Bila kita solat tu, bila sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia kena bergetar hati kita kan. Apa aku dah buat untuk Islam ni kan. Jadi kat situ sebenarnya itulah hazardin sebenarnya. Nanti anda akan masuk sikit-sikit pasal ad-din. Jadi Muhammad ni dia membawa ad-din, dia membawa Islam. Islam tu ad-din lah. Kat mana kita nak masuk? Okey, nanti anda akan terangkan ad-din tu lah. Kalimah ad-din tu pun sebenarnya dah tersalah kita faham. Biasanya kita faham ad-din ni, Amir, ad-din ni bahasa Melayu apa? Agama. Agama Sebenarnya tak berapa tepat. semua tak tepat Sebenarnya antara rasa apa ad-din ni, Amir? Um, Ada tak selain agama? Ke tak tahu? tak tahu. Ad-din ni kalau ikut bahasa dia ialah ad-din ni dia asal kalimah dia dana ataupun din. Din tu maksudnya adalah hutang lah. Kalau siapa belajar bahasa Arab dia akan tahulah. Dana yadinu din. Din tu adalah hutang lah. Dia adalah hutang. Maksudnya daripada asal kalimah bahasa Arab pun kita dah, maksudnya bukan maksud istilah dia, maksud lugatan, maksud dari segi bahasa pun dah memberi bayangan yang kita kena buat something. Sebab tu Allah sebut Maliki Yaumiddin. Dain tu itulah asal kalimah dia. Ana baca kat chat ada orang tanya. Dain tu hutang, tapi dana tu hutang lah, dia punya asal kalimah dia. Faham ke? Jadi apa-apa sahaja yang kita kena langsaikan, apa sahaja yang kita langsaikan, kita perlu langsaikan, itu kita sebut dana lah ataupun hutang lah. Jadi Malik Yaumiddin, Allah ni dia berkuasa pada hari melangsaikan hutang lah, kalau ikut bahasa lah, hari kiamat lah. Okey, jadi kita akan masuk perkataan ad-din tu lah. Okey, kita tengok gambar ni. Macam biasa Ana cakap lah, slide Ana ni tak banyak pun slide, Ana banyak letak gambar je. Okey, ni sebenarnya Ana ambil di internet je, ringkasan lah. Macam nampak mouse sana ke? Macam perjalanan hidup Nabi lah. Jadi ni Nabi lahir, kemudian ni tahun gajah, lepas tu ni Nabi lahir, lepas tu kematian ibu dia, kematian atuk dia, kemudian dia kahwin dengan Khadijah, kemudian dia di Gua Hira dapat wahyu pertama. Kan? Nabi lantik, Allah lantik Nabi jadi Rasul, dan dia lantik jadi Rasul maksudnya dia kena tunjuk manusia tujuan hidup yang sebenar dia lah. Jadi sebab tu Nabi Muhammad mengajak para umat Islam ketika itu berjuang bersama dia, kan? Bukannya Nabi suruh Nabi Muhammad, dia bukan mengajak para sahabat ni, okey masuk Islam, mengucap, lepas tu korang solat, lepas tu dah cukup. Tak. Para sahabat ni, apa yang Nabi bawa ialah kamu kena hidup untuk Islam. Itu syahadah yang sebenarnya. Sebab tu kesaksian tu, bila para sahabat tu, hamba Bilal dan sebagainya, dia bersaksi bahawa Muhammad, Allah itu adalah tujuan hidup dia, dan Nabi Muhammad akan tunjuk macam mana nak hidup untuk Allah tersebut. Dia luas, maksud dia hidup dia seluruh dia untuk dia mati untuk Islam. Jadi bila Nabi Muhammad mula dakwah secara rahsia kepada, lepas tu terbuka, kemudian dia berhijrah, ada yang berhijrah ke Habasyah, kemudian Hamzah dan Umar masuk Islam, kemudian ada boykot, kemudian Khadijah dengan Abu Talib, pakcik dia meninggal, kemudian malam Isra' Mi'raj, kemudian perjanjian Aqabah, dan Ansar, orang-orang yang datang dari Yathrib beriman kepada Nabi dan berjanji untuk hidup untuk Islam. Yang dia mengucap syahadah dan dia berjanji untuk hidup untuk Islam. Kemudian dia balik dekat Madinah, dan Nabi hantar Mus'ab, siapa nama Mus'ab kat sini? Nabi hantar Mus'ab untuk menjadi nakib ataupun ketua lah untuk ajarkan
perjuangan Islam lah dekat Madinah. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, lepas tu perang Badar. Jadi perang Badar ni, kalau kita tengok, perang Badar ni Nabi yang serang bukannya dia diserang. Perang Uhud tu orang Quraisy serang, tapi perang Badar Nabi yang serang. Nampak tak? Maksudnya kalaulah Islam ni adalah ibadat ni ialah solat saja. Jadi kalau kat Mekah diorang dihalang, bila diorang dah pindah ke Madinah, dah cukup lah, duduklah kat Madinah tu. Kan? Kenapa nak sibuk-sibuk pula? Tapi Nabi tak. Dia bukan dia solat je dan dia buat zikir dan tasbih je dekat Madinah. Tak. Nabi menyerang kafilah dagangan Abu Sufyan yang balik daripada Syria nak menuju ke Mekah. Nabi yang serang. Maksudnya kat situ Nabi sedang membina sebuah gerakan Islam yang kuat. Dan pada tahun seterusnya akhirnya Nabi menakluk balik Mekah ketika inilah Fathul Mekah. Walaupun tak ada pertumpahan darah, tapi Nabi menakluk Mekah dan sebagainya, perang-perang seterusnya, dan akhirnya Nabi wafat, dan para sahabat selepas itu pun menyambung dan menakluk. Para sahabat yang lepas Nabi wafat, para sahabat dia tak duduk dekat Madinah ziarah makam Nabi setiap hari, lepas tu ambil berkat Masjid Nabawi, lepas tu pergi Mekah buat umrah ke, puasa malam Lailatul Qadar, kejar. Tak. Tak, kita tak nampak para sahabat buat macam tu kan. Sebab ibadah ataupun abdikan diri kepada Allah ikut para sahabat ni, diorang faham bukan macam tu. Itu bukan Islam yang sebenarnya. Itu adalah Islam sebahagian. Nanti kita tengok macam mana. Bila kita faham agama ni kecil sahaja daripada Islam. Islam ni besar lagi. Agama yang kita faham, solat, zakat, itu adalah kecil sangat. Dia adalah sebuah ritual yang kecil dalam sebuah empire Islam tu. Agama itu adalah nadi kepada negara tersebut lah. Islam tu besar lagi. Jadi kalau tengok timeline ni kan, daripada ungu ni, daripada Nabi ni, jadi Rasul ni, daripada ungu sampai ke oren ni, Nabi berjuang menegakkan Islam dan disambung para sahabat. Kemudian kat celah-celah ni adalah Nabi bersugi, Nabi pakai baju bahu putih, Nabi bela rambut panjang, Nabi pergi pasar, Nabi pakai capal, kemudian Nabi potong kuku, Nabi berwangi-wangian ketika pergi solat. Okey, Ana nak tanya Amir, mana satu sunnah Nabi? Amir? Ustaz. Mana satu sunnah Nabi? Yang celah-celah tadi tu, yang Nabi bersugi, berwangi-wangian tadi, pakai minyak atar, lepas tu Nabi pakai capal. Itu ke sunnah Nabi ataupun yang panjang warna ungu dengan oren ni sunnah Nabi? Mana satu sunnah Nabi? Yang ada dua lah. Ada dua lah. Jadi apa yang celah-celah Nabi buat tu, itu adalah sunnah basyariah. Sunnah yang kecil lah. Nabi buat tu sebab Nabi manusia. Nabi berjimak, Nabi dengan isteri dia, itu sebab Nabi manusia. Nabi pergi pasar, Nabi potong kuku, hari Isnin, Jumaat, Isnin, Khamis, Jumaat dan sebagainya. Kemudian Nabi, itu semua adalah sunnah basyariah. Sunnah yang Nabi buat sebab Nabi manusia. Tapi sunnah yang Nabi tinggalkan, yang terbesar kepada para sahabat dan umat Islam, ialah warna ungu dengan oren ni. Perjuangan lah. Iaitu hidup kita ni untuk Allah dan Islam. Sebab tu mak ayah kita, dia baca sirah, dia faham macam ni. Sebab tu kita kena contohi Nabi dan para sahabat macam ni. Tak boleh duduk diam. Tak boleh kerja je. Ana kerja juga. Ana kerja. Tapi malam Ana penuh dengan kena bagi pengisian, kena pergi baca tahlil dekat surau, Ana berdakwah. Itu tengok phone Ana, WhatsApp Ana penuh dengan apa? Telegram Ana penuh dengan apa? Jadi hidup kita ni, kita untuk Islam, untuk dakwah. Kita tengok mak ayah kita macam mana. Macam itulah hidup diorang. Maksudnya diorang faham sirah tu
diorang baca Quran macam tu. Tujuan hidup kita ni kita kena abdikan diri kita kepada Allah. Macam Ana sebut tadi lah. Jadi dah sekarang pukul 10 dah. Ana cepat laju sikit Jadi ini adalah surah Al-Asr, ya. Imam Syafi'i dia cakap kalau Al-Quran tidak diturunkan, nescaya surah Al-Asr ni sudah mencukupi. Imam Syafi'i cakap Imam Syafi'i ni imam mazhab imam yang buat fiqh, yang buat dia yang mengasaskan mazhab lah. Jadi dia kumpulkan hadis-hadis sahih, dan dia semua yang kita ni umat Islam ni kita bertaklid lah dengan antara salah satu imam lah, imam mazhab. Jadi kita mengikut ahli hadis yang bernama Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i dia telah memilih hadis-hadis sahih yang dia pilih tentang solat, tentang puasa, tentang muamalat dan sebagainya. Kemudian dia jadi satu mazhab dan kita semua bertaklid lah mengikut Imam Syafi'i. Betul tak Ustaz Ismail? Betul. Jadi Imam Syafi'i macam mana dia faham tentang Islam tu? Kalau dia cakap surah Al-Asr ni cukup, kalau Quran tak turun, surah Al-Asr ni dah cukup dah. Okey, mana ayat fiqh-fiqh yang Imam Syafi'i asaskan tu? Kat mana dalam surah Al-Asr ni? Tak nampak pun. Kan surah Al-Asr ni pendek, paling pendek antara 3 ayat yang terpendek lah, surah terpendek selain surah Al-Kausar lah. Surah Al-Asr ni surah yang terpendek dekat dalam Quran. Tapi Imam Syafi'i kata surah Al-Asr ni sudah mencukupi. Maksudnya dia menggambarkan keseluruhan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i dia faham besar Islam tersebut. Jadi kita kena baca surah Al-Asr ni dengan makna yang lebih besar lah. Jadi kat sini kita akan dapat satu lagi kalimah baru yang besar, iaitu iman dan amal soleh lah. Amal soleh lah yang Ana putihkan ni. Jadi Allah sumpah, Ana nak cepatkan sikit kalau nak cerita pasal Al-Asr ni pun menarik juga sebenarnya. Kenapa Allah bersumpah dengan masa Sebab masa ni Allah cipta, asalnya masa ni tak ada. Ni saintis pun dah kaji dah. Memang masa ni dia adalah entity, dia ada ruang. Dia panggil time space. Maksudnya ruang masa. Masa ni boleh dibengkok-bengkokkan, boleh ditarik-tarik, boleh dipenyek-penyekkan. Ni saintis dah kaji pada hari ni. Dan itulah dia, Allah dah sebut dah. Al-Asr, masa ni memang Allah cipta memang untuk manusia hidup dalam tu, supaya Allah uji manusia. Jadi maksudnya Allah nak Adam ni dia jadi khalifah, dia buat khilafah dekat atas muka bumi ini. Jadi Allah telah mencipta masa. Dan bila hari kiamat nanti masa ni akan habis. Jadi masa ni adalah makhluk lah, ciptaan. Jadi masa ni, ruang masa ni yang Allah ciptakan ni, Allah bersumpah dengan dia. Sebab apa Allah sumpah? Sebab Allah nak bagi tahu benda perkara yang penting lepas tu. Apa dia? Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maksudnya manusia yang hidup dalam masa tadi, dalam dimensi masa tadi, dia sebenarnya macam mati lah, macam tak hidup sebenarnya. Allah kata dalam surah ni, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang tu dia beriman. Jadi orang kafir dah tak termasuk lah. Jadi orang kafir yang hidup dalam time space ni, dia sebenarnya tak hidup pun sebenarnya. Sama juga dengan orang beriman, tapi dia beriman dan amal soleh ni, dia wa tu bukan wa dan wa tu dia sekali lah. Maksudnya iman dan amal soleh ni takkan terpisah lah. Jadi bila dia beriman kepada risalah Islam, dia kena amal soleh. Dia mesti wajib. Jadi siapa yang hidup dalam ruang masa ni, time space ni, bila dia buat ni baru dia tak rugi. Yang Allah kata, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita faham kat sini, amal soleh ni, ni ada satu perkataan lagi yang kita akan belajar, yang kita kena faham pada malam ni, ialah amal soleh ni bukannya solat. Sebab kita tengok terjemahan Quran, amal soleh ni biasanya Amir, Akhi Amir,
Apa biasa terjemahan dalam Quran? Apa nama ikhwan tadi? Amir eh? Ya saya. Amir. Sorry. Biasa amal soleh ni apa terjemahan dia? Amal kebaikan eh? Amal kebaikan. Amal kebaikan ataupun amal kebajikan eh? Tapi sebenarnya bagi ana terjemah yang lebih tepat, iaitu amal soleh ni ialah amal islah lah. Perkataan solehat tu pun asal dia daripada islah lah sebenarnya perkataan dia. Jadi amal soleh ni maksudnya apa sahaja amal yang kita buat untuk Islam dan untuk islah dunia ini, itulah dia amal soleh. Jadi Allah kata orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, dengan risalah yang Nabi Muhammad bawa tu, dengan Al-Quran yang Nabi bawa, dengan din yang Islam yang Nabi Muhammad bawa tu, kemudian dia beramal soleh dan dia melakukan pembaikan kepada dunia ini untuk mengikut syariat Islam, itulah dia orang yang tidak rugi. Jadi besar sebenarnya surah Al-As ni. Jadi itulah illal ladzina amanu wa amilus solih tu sebenarnya dia dah merangkumi seluruh Al-Quran tersebut lah. Jadi kita tengok peta ni kan. Kita tengok peta ni, tengok para sahabat, kalau dia faham amal soleh tu, manusia ni dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh tu ialah solat dan zikir dan umrah dan haji dan puasa. Jadi kalau dia faham tu je agama kan, jadi dia nescaya para sahabat dia akan duduk kat Madinah sahaja. Dia tak akan keluar daripada Madinah dan Mekah, sebab dua tanah tu dua tanah suci Islam. Dia boleh dapat malam Lailatul Qadar, solat di malam Lailatul Qadar di Masjid Nabi ataupun di Masjidil Haram. Dia dah pahala yang terbesar sekali lah. Dapat malam Lailatul Qadar di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia kan? Dia nak dapat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok para sahabat, bulan puasa sentiasa perang. Bulan Ramadan lah berlakunya pembukaan. Maksudnya Nabi, para sahabat ni dia hantar tentera lama dah, sebelum Ramadan lagi. Tapi terbukanya kota tersebut biasanya berlaku ketika Ramadan, ketika umat Islam tengah berpuasa. Hebat lah. Maksudnya keberkatan Ramadan tersebut, memanglah ada yang tentera Islam yang berbuka puasa, tapi nak kata pada bulan Ramadan tersebut lah Allah, keberkatan bulan Ramadan tersebut kita tak nampak. Kita tak nampak apa yang berlaku kat cakra alam ni, cakrawala ni. Jadi sebenarnya bulan Ramadan tu Allah kata dah, Ramadan tu bulan yang berkat. Something is happening in this world. Bulan Ramadan tersebut kita kena percaya. Bulan mengambang ke apa sebagainya tak kisah, tapi bulan Ramadan tu Allah kata dia berkat. Sebab tu para sahabat biasanya dia berlaku kemenangan tersebut ialah pada bulan Ramadan. Jadi kita tengok para sahabat, makam dia tak ada pun dekat, jarang, sikit sahaja makam para sahabat dekat Madinah. Kebanyakannya di sini, kat Mesir, dekat Syria ketika itu, sebab lepas menakluk Syria, umat Islam kena takluk Empire Rome lah. Ni Empire Rome kat atas ni. Dan Empire Parsi kat belah sini. Baghdad dengan Basrah ni adalah Empire Parsia ni, Persia. Jadi para sahabatnya makam ialah para sahabat yang nama-nama dia kita kenal tu, banyaklah kita boleh tahu makam dia. Tapi para sahabat yang banyak, tentera Islam yang banyak berpuluh ribu tu, mana makam dia? Tak ada makam pun sebenarnya. Tapi jasad dia orang semuanya, sebab dia orang berperang, jadi jasad dia orang semuanya berada di luar Mekah dan Madinah. Dan ada yang ada kat bawah ni, dekat Yaman pun ada. Macam contohnya Huzaifah Al-Yamani dan sebagainya. Okey, ada nak tanya ke Amir? Ya Ustaz. Ada nak tanya apa-apa? Cuba tengok kat chat ada soalan tak, kalau ada nak tanya apa-apa. Kalau siapa nak tanya boleh tanya dekat ruangan chat ataupun boleh tanya terus. Boleh. Okey. Jadi itulah dia. Ni ana ambil gambar ni saja je. Ni gambar Mak Saleh ni sebenarnya. Gambar orang tengah ambil exam. Jadi ibarat ana boleh bagi analogi, kita ni walaupun kita hidup seorang-seorang, amal kita masing-masing,
Tapi kita sebenarnya jadi analogi ni tak berapa tepat lah. Jadi tepat dan tak berapa tepat. Jadi maksudnya kita masing-masing kita di alam akhirat nanti Allah akan tanya kita. Kita ni ibaratnya kita bangun hidup kita ni kita dalam dewan exam. Dan saat kertas kita diambil tersebut itulah saat kita mati. Kan? Kita mati. Tapi yang penting kita nak mati di atas Islam. Kan? Mati di atas Islam tu macam mana? Ialah kita kena pastikan kita mati tu dalam keadaan kita tengah menjawab exam tu. Faham tak? Maksudnya kita dalam dewan exam, jadi tujuan hidup kita untuk exam tu. Macam dunia ni. Kita tujuan hidup kita ni untuk Islam. Allah dah kata kita kena mengabdikan diri kepada Allah. Macam mana nak abdikan diri kita kepada Allah? Kita kena tolong agama Islam tu. Ini salah faham yang ada dalam Hazardin ni, kitab Hazardin ni kalau kita tengok, kita patah balik. Hazardin ni sebenarnya adalah buku Syed Qutb menerangkan tentang salah faham tentang ad-din. Jadi dia akan terangkan kepada kita ad-din yang sebenarnya. Dia menjawab salah faham. Antara yang dia akan jawab ialah kenapa agama ni diturunkan daripada Allah? Kenapa kita kena perjuangkan? Kat situ itu soalan yang kita tanya tadi, kenapa Islam kalah? Kalau kita tengok perang Badar, kita tengok perang Badar kat sini kan. Perang Badar ni kalau antum tahu, Nabi ni dia punya takut dia tu, dia berdoa, dia tak tidur malam. Sampai Abu Bakar kata berehatlah wahai Nabi, insya-Allah Allah akan berikan kemenangan. Tapi Nabi ni dia ambil makam yang lebih tinggi, dia ni ketua, jadi dia tak tidur dan dia sentiasa berdoa lah. Tapi nak tunjukkan kat situ, agama ni adalah usaha manusia. Allah ciptakan dunia ni untuk Allah nak tengok manusia yang memperjuangkan Islam ni. Islam ni kira macam projek lah, sebuah projek yang Allah berikan kepada para rasul dia. Allah nak tengok manusia, umat dia, manusia-manusia yang kecil-kecil ni, okey, siapa yang perjuangkan dia, siapa yang memperjuangkan agama ni. Kita tengoklah Badar ni, Allah kalau nak hempap ataupun nak hempas kaum musyrikin yang 1000 orang tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Nak jatuh satu meteor daripada langit pun, kisafan minas sama' kan, potongan, kisafan minas sama', potongan daripada langit, maksudnya meteor lah. Kalau meteor nak jatuh dekat 1000 orang musyrikin pun tak ada masalah bagi Allah kan. Tak ada masalah bagi Allah. Tapi Allah ni, dia itu bukan tujuan Allah ciptakan alam ini. Itu jawapan soalan yang tadi ni. Kenapa Islam kalah? And kalau Allah hancurkan Amerika, Allah hancurkan China, Allah hancurkan Israel, senang lah. Senang lah. Maksudnya tak jadilah tujuan hidup kita ni macam Adam tadi kan. Kalau Allah kata, okey Adam, kau kena buat keluarga Islam yang berjaya. Tapi anak dia semua soleh je. Soleh pun dah satu perkataan yang salah sebenarnya. Biasanya orang Melayu bila sebut soleh ni baik, sebenarnya tak. Sebenarnya soleh ni ialah bila kita kata orang soleh tu ialah orang tu dia berdakwah. Dia buat dakwah lah, dia buat islah. Jadi kalau anak-anak Nabi Adam ni semua okey je, tak ada gaduh pun, senang kan kerja Adam. Tapi tak, Allah nak tengok umat Islam ni dia berjuang membuat sebuah keluarga Islam tersebut. Sama juga macam ni, kenapa Islam kalah? Sebab Allah nak tengok lah umat Islam tu dia membina sebuah macam Palestin kan. Kenapa Palestin tak menang-menang? Padahal agama Islam ni kan betul. Kenapa kalah ni? Kenapa Zionis ni asyik menang? Jadi kalau Allah hancurkan Zionis tu, tak dapatlah Allah nak tengok mana hamba dia yang membina negara Islam yang kuat, lalu dia membantu Palestin, dia membebaskan Palestin macam Salahuddin Al-Ayyubi kan. Salahuddin Ayyubi ni bukan orang Palestin, dia orang Kurdistan. Kurdis ni sebuah wilayah lah, dia tak ada negara pun sehari ni. Orang-orang Kurdis ni dia merempat dekat Turki sikit, kat Iraq sikit, dengan Iran sikit. Ni adalah cucu-cucu Salahuddin Ayyubi. Tapi Salahuddin Ayyubi ni dia telah membina politik yang kuat, membina umat Islam yang kuat dekat negara dia.
kemudian dia membebaskan Palestin. Barulah Allah boleh memberikan syurga, kan? Jadi Allah cipta alam ni untuk Allah nak tengok siapa hamba dia yang berjuang untuk agama Islam ni, din ni. Kat sini kita dah sampai perkataan din tu. Din tu ialah projek yang Allah berikan kepada kita. Islam ni, nampak ni, Islam. Jadi Islam tu adalah kalau dalam Hazardin tu saya kutuk sebut manhaj lah. Manhaj ni maksudnya satu projek yang kita kena perjuangkan. Sebab tu kita tengok para sahabat, kita tengok mak ayah kita lah. Kenapa mak ayah kita ni nak berjuang, nak tegakkan Islam sangat ni? Kenapa ni? Sebab itulah tujuan hidup. Kenapa Ana bersusah payah ready untuk malam ni, untuk bentang kepada antum? Itu tujuan hidup Ana. Ana faham tujuan hidup Ana ialah untuk membina sebuah organisasi Islam yang kuat, membina sebuah badan Islam yang kuat. Nanti kita tengok peringkat-peringkat dalam kita punya ni yang Hasan Al-Banna dia telah gariskan lah, yang dia telah tolong ringkaskan lah. Jadi kita tengok kat sini, Ana dah terangkan tadi kan, din tu adalah tujuan hidup ataupun satu projek yang Allah turunkan kepada manusia, yang manusia kena usahakan. Jadi sebab tu kita tengok perang Badar tu, Nabi berusaha untuk menang. Barulah last kali baru Allah tolong. Allah tolong pun bukan tolong musnahkan terus kaum musyrikin tu, tapi Allah tolong, Allah turunkan hujan malam tersebut. Jadi para sahabat ni dia rasa tenang. Air pun cukup dalam tempayan dia orang penuh. Kemudian musyrikin duduk dekat tanah yang lebih rendah. Bila hujan, becak. Jadi esoknya dah lah kaum musyrikin daripada Mekah jauh jalan kan, dah penat. Lepas tu dia orang sampai tu, dia orang musnahkan semua telaga air. Jadi bila esok nak perang, haus lah, tak ada air. Umat Islam walaupun telaga air dah hancur, tapi dia orang ada simpanan air. Jadi Allah tolong pun macam tu. Allah tolongkan dengan takdir-takdir Allah yang lain. Macam sama juga ketika Nabi hijrah dengan Abu Bakar kan. Nabi Muhammad ni sampai nak kena menyorok dalam gua. Kenapa kan? Kalau Allah nak hantar malaikat Jibril musnahkan musyrikin yang mengejar Nabi tu, tak ada masalah pun kan. Panggil malaikat Israfil pun boleh kan. Malaikat yang mencabut nyawa kan, Israel lah. Maksudnya nak hancurkan kaum musyrikin pun boleh je. Tapi tu bukan tujuan Allah ciptakan alam ni. Allah nak tunjuk kat sirah ni, maksudnya umat Islam baca sirah, macam ni Nabi pun berjuang. Dan Allah nak tengok umat Islam ni tegakkan negara Islam tu sendiri. Allah nak tengok macam mana. Jadi buatlah NGO, buatlah sekolah. Sebab tu ISMA buat macam-macam. Buat sekolah, buat mak tahfiz. Ada solah kat sini, solah. Solah ada tak? Ada. Solah kan. Solah hantar masuk mak tahfiz Al-Fatih kan? Kena Al-Fatih. Jadi itu antara usaha ISMA. Jadi itulah perjuangan kita dalam ISMA. Kita nak tak kisah pun sebenarnya antum nak berjuang kat mana, tapi kita kena pastikan hidup kita ni berjuang untuk agama Allah kan. Dalam ISMA ke, dalam berjasa ke, dalam apa-apa pun, yang penting kita kena dalam satu gerakan Islam yang kuat lah. Okey, jadi ni dah nak habis ni, dah nak dekat 10.30 dah. Jadi ini adalah ringkasan daripada Imam Hasan Al-Banna lah. Jadi daripada bawah ni penduduk Islam, iaitu fardul muslim lah, orang-orang Islam yang solat, yang jaga solat, yang jaga batas pergaulan, jaga aurat, jaga ikhtilat. Ni fardul muslim. Bawah ni nampak gambar sana ni, ataupun yang ni. Ni pun boleh juga. Penduduk Islam kat bawah ni. Agama Islam yang kita biasa faham tu, dia dekat bawah ni. Dengan kat keluarga ni, dengan kat masyarakat ni lah. Sebab tu ada zakat, ada apa lagi, ada puasa, ada haji dan sebagainya. Tapi bila pergi kat negara dan negeri Islam, ni adalah ni kat sini zakat juga. Lepas tu kat sini ada hudud. Tapi dia bermula dengan penduduk Islam yang beriman
dan menjaga solat dan melakukan amal sunat, solat sunat tadi itulah, zikir dan sebagainya lah. Ini adalah daripada penduduk Islam yang ramai, jadi keluarga-keluarga Islam yang ramai, kemudian masyarakat Islam yang ramai, yang kuat. Kemudian kita akan jadi negeri dan negara Islam yang kuat, seperti Nabi Nuh ataupun Nabi Musa. Nabi Musa syariat dia membuat negara Islam. Kemudian Nabi Isa, kerja dia, syariat dia ialah membina sebuah serantau yang kuat. Sebab tu dia kena tawan. Sebab tu Nabi Isa dan para sahabat dia lah, umat Nabi Isa ni, tugas syariat dia orang ialah berjuang untuk menegakkan sebuah empire lah yang sama kuat dengan Rom lah. Dan akhirnya kita tengok Rom Byzantine tu dia memeluk agama Kristian sampai hari ni rasanya. Sebelum Uthmaniyah lah. Waktu Uthmaniyah tawan tu, Kristian Byzantine tu dah terpesong lah, dah apa, paderi diorang dah rosak lah. Tapi asalnya Byzantine tu adalah agama Kristian yang benar lah, yang memeluk agama Islam yang betul lah, ajaran Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad, syariat dia yang terbesar iaitu Empire Islam dan Order Dunia Islam. Sebab tu kita tengok musuh kita pada hari ni yang Allah sediakan kepada kita ialah yang terbesar sekali, iaitu US dan China. And itulah kita tengok US dengan China tu besar kan. Macam tu besar jugalah kita kena bina negara kita sama besar dengan US dengan China tu. Sebuah peradaban. Sebab tu ISMA dia melancarkan peradaban Islam lah, projek peradaban Islam 100 tahun. Jadi cara kita nak hidup untuk Islam, mengabdikan diri kepada Islam, ialah kita mengabdikan diri kita, kalau bahasa dia ialah mengabdikan diri kita kepada ISMA lah, ataupun apa-apa perjuangan Islam, kita mengabdikan diri kita kepada perjuangan Islam, kepada perjuangan peradaban Islam tadi itulah. Itulah cara kita nak ni. Jadi ni tadi kalimah din tadi kan. Ana bawa beberapa ayat Quran kat sini, banyak ni. Ana tak sempat nak bentang pada malam ni lah. Kemudian ini adalah soal jawab yang ada dalam Hazardin. Antum boleh baca Hazardin tu, tengok macam mana Syed Qutb jawab. And Islam ni, macam mana Islam ni disalah faham oleh umat Islam. Kan ana bincang pada minggu lepas kan. Hasan al-Banna ataupun Mujaddid tu Allah lahirkan untuk dia mentajdid apa ayat dia? May yujaddidu laha dinaha. Kan? Kat situ pun hadis tu pun Nabi sebut din juga. Nabi tak sebut millah. Kalau agama ni biasanya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi akan sebut millah, agama. Tapi Nabi kata may yujaddidu laha millataha. Nabi tak sebut millataha. Tapi Nabi kata may yujaddidu laha dinaha. Maksudnya din ni adalah tadi ni yang kita faham tadi. May yujaddidu laha dinaha, tujuan hidup. Itu mujaddid tu dia akan memperbetulkan balik tujuan hidup umat inilah. Jadi kita ni semua persoalan-persoalan yang ada dalam Hazardin. Ana lajukan je. Cuma sebelum kita tutup ni, kita tengok sikit beberapa ayat Quran ni kan. Kita ini objektif yang ana gariskan lah, iaitu malam ni kalau boleh antum lepas ni kita baca Quran, kita jumpa je perkataan ad-din tu, kita faham lain sebenarnya. Kita tak boleh faham agama. Contoh ayat yang kita selalu dengar, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah itu adalah Islam. Sebenarnya tak cukup. Dia tak cukup sempurna terjemahan tersebut. Sebenarnya bukannya agama je. Kalau agama je maksudnya semua orang kena masuk Islam. Kan? Sebenarnya tak. Sebenarnya dalam kefahaman kita, bila negara tu dia duduk bawah jajahan Islam, itu dah cukup. Dia telah baca dalam Hazardin. Maksudnya bila kita Umar Al-Khattab dia takluk negara tu, bukannya seluruh negara tu yang beragama Kristian dan Yahudi tu kena masuk Islam. Tak. Bukan. Itu bukan Umar Al-Khattab faham. Yang Umar Al-Khattab faham tu ialah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Itu maksudnya semua sistem yang ada dekat dalam dunia ni tunduk kepada ad-dinul Islam, kepada projek Islam ni. Projek ad-din tu adalah projek yang Allah turunkan kepada
manusia, umat Nabi Muhammad. Kena faham macam tu. Barulah kita baca Quran tu kita rasa besar kan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tujuan hidup ataupun projek ataupun projek tujuan hidup di sisi Allah tu adalah Islam sahaja kan. Maksudnya kita kena hidup untuk Islam. Itu ayat seterusnya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu wahai Muhammad dan umat Islam. Wa raditu lakum, dan aku telah aku redha kepada kamu Islam itu sebagai dina, tujuan hidup. Bukan agama Agama ni kecil, dia kecil sebahagian daripada Islam. Bila kita terjemahkan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku Allah redha Islam tu sebagai projek ataupun tujuan hidup kamu, baru kita faham besar kan. Anak nak bagi contoh lain sebenarnya. Ni ayat yang Umar Khattab faham wa qatiluhum, dan perangilah ataupun takluklah seluruh negara, seluruh sistem Islam yang lain, seluruh sistem ataupun pemerintahan yang luar daripada Islam ni. Wa qatiluhum, takluklah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tiada lagi fitnah ataupun tiada lagi halangan lah kepada Islam lah. Wa yakuna ad-din, dan jadilah tujuan ataupun sistem ataupun manhaj hidup kulluhu lillah, semuanya kepada Allah. Ni sama juga, wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka, wala yazalu ni maksudnya dalam bahasa Arab ni maksudnya sentiasalah. Orang kafir ni, orang Yahudi dan orang iblis, orang-orang iblis, tentera-tentera iblis akan sentiasa, wala yazaluna yuqatilunakum, akan memerangi ataupun menghantar perang-perang halus kepada kamu, K-pop ke, budaya asing ke, makanan ke, dia akan sentiasa mengacau kamu, akan memberikan budaya baru kepada kamu, budaya yang kotor, budaya dadah dan sebagainya, kerosakan akhlak dan sebagainya. Hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah kamu sehingga kamu murtad an dinikum, bukan daripada agama ni. Bukan agama ni. Murtad daripada tujuan hidup. Orang kafir ni dia nak kita keluar daripada tujuan hidup. Tujuan hidup kita tadi apa? Tujuan hidup kita ni untuk hidup untuk Islam. Jadi dia orang nak keluarkan kita. Jadi kita ni beragama Islam pun lagi, tapi kita dah hilang din kita. Itu dah cukup dah. Maksudnya kita beragama Islam, masih lagi beragama Islam, tapi kita hidup bukan macam beragama Islam, mengabdikan diri kepada Allah. Itu pun dah cukup lah bagi orang kafir. Jadi dah 10.30. Okey ke? Ana rasa tamat sehingga sampai sini saja. Ada persoalan ke? Ana rasa yang ni ana tak apalah. Halal. Antum boleh, kalau nak slide ni ana boleh share kan. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Akhi Amir. Okey. Kalau sesiapa ada soalan boleh tanya ke Ustaz melalui chat boleh, ataupun boleh tanya terus. Amir ada nak tanya apa-apa? Tak ada pula Ustaz. Ana nak tanya hantarlah. Tak adalah, saja je. Tengok Ana kongsi satu lagi ayat sebelum Ana tutup. Wa idza ghashiyahum maujun kadzulal. Ni Allah cerita ketika seorang hamba lah. Hamba kita lah, manusia lah kan. Ketika kita wa idza ghashiyahum maujun, ketika kita nak dimakan oleh ombak lah. Kadzulal, seperti awan yang besar. Maksudnya ombak yang terlalu besar lah kat laut lah. Bila manusia ni macam Syed Qutb lah, ketika dia nak hijrah dia nak bermusafir ke Amerika Syarikat lah, dia sendiri rasa macam mana canggih kapal tersebut pun, kapal yang dicipta oleh manusia ni, enjin dia dan sebagainya,
Tapi sebenarnya yang menyelamatkan dia dalam sepanjang perjalanan tersebut, di lautan yang luas tersebut, lautan Atlantik tu, dan dia sampai selamat dekat US tu, sebenarnya bukan kapal yang canggih tu, kan? Bukan kecanggihan kompas, bukan kecanggihan manusia tu dia membaca ramalan cuaca kat laut tu sebagainya. uh, Bukan, dia memang rasa ada satu kuasa besar yang sedang memelihara perjalanan kapal ni. Sebab tu bila kita naik kenderaan, kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadha, kan? Kita sebut kan, Maha suci engkau yang telah menundukkan, sakhkhara lana hadha, menundukkan ini, binatang ni ke, kuda ni ke, ataupun kereta ni lah. Sebenarnya kita memanglah kita tekan enjin tu, tapi sebenarnya yang menundukkan kereta itu untuk tetap berjalan adalah Allah. Wa ma kunna lahu mukrinin, kan? Kita baca dalam doa tu kan. Maksudnya kita tak ada kuasa pun sebenarnya dekat binatang ni. Memanglah kita dah jinakkan binatang ni, tapi kalau Allah nak binatang ni tak nak ikut dengan cakap kita, boleh je. Macam kereta kan. Kereta kadang-kadang kita pakai kereta lama kan, dah nak rosak dah, tapi boleh jalan lagi. Sebab apa? Sebab Allah izinkan dia masih lagi jalan. Allah kata hamba ni bila dia ghasyiyahum maujun kadzulal, dia dah nak mati dah ni, ada ombak nak makan dia, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Allah guna perkataan ad-din. Kenapa Allah pakai perkataan din? Ketika dekat laut ni, bila macam mana dia kafir pun, ketika dia dah nampak ada ombak yang nak makan dia ni, dia akan berdoa kepada Allah. Da'awallaha mukhlisina, seikhlas-ikhlas mungkin lah, lahuddin. Itulah seolah-olah itulah dia, Allah tu adalah tujuan hidup dia. Maksudnya Allah guna perkataan ad-din juga kan. Maksudnya tak, aku hidup ni untuk Allah engkau. Waktu ketika dekat laut tu kan. Sebab tu Allah dengan perkataan ad-din. Tapi bila Allah dah selamatkan dekat darat kan, ini sambungan ayat ni lah. Sambungan ayat ni, bila solah boleh betul kan kalau salah kan? Betul ke? Solah ada ke tu? Apa dia? Jadi apa sambungan ayat ni? Tapi tak silap anda lah, sambungan dia ialah bila Allah selamatkan manusia tu ke daratan, dia syirik kepada Allah balik. Maksudnya dia hidup untuk selain Allah pula lepas tu kan. Dia hidup untuk makwa dia ke, dia hidup untuk handphone dia ke, dia hidup untuk game dia ke, Mobile Legend dia ke. Dia tak ikhlas kepada ad-din Allah kan. Ni ayat ni dahsyat tak ayat ni? Maksudnya kalau kita baca ad-din ni betul-betul, kita akan faham Al-Quran tu lebih dalam lah. Maksudnya ad-din ni adalah tujuan hidup kita lah. Wallahu alam. Ustaz Ismail ada nak tambah? Ana tak ada dah, cukup sekadar tu. Okey, ana aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana serahkan kepada akhi Amir. Okay, Alhamdulillah. Syukran diucapkan kepada Ustaz Najib Jamalullail atas perkongsian tentang kitab Hazaddin. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, selesailah sudah slot kita pada malam ini. Jadi saya nak ingatkan kepada ikhwah dan akhwat sekalian untuk melaksanakan tugasan yang akan diberikan. Dan insyaAllah kalau tak ada soalan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah.